Salam sejahtera. Pada pembelajaran yang lepas, kamu telah belajar tentang sudut rujukan sepadan. Jadi, hari ini kita akan teruskan dengan mengkaji apakah perkaitan fungsi sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Baik, jadi sekarang kita perhatikan cikgu telah memberikan beberapa nilai sudut yang berkaitan dalam sukuan 2, 3 dan 4 serta dengan sudut sepadan mereka masing-masing. Kita perhatikan contohnya sin 150 darjah. Okey. Baik, jadi seperti mana yang kamu dah belajar dulu, 150 darjah ini di sini. Okey. Jadi untuk menentukan sudut sepadannya kita ambil 180 darjah tolak dengan 150 darjah. So, samalah dengan 30 darjah. Okey. Baik. Jadi, kamu boleh cuba tekan kalkulator sin 150. Tengok dapat nilainya positif ke negatif. Okey. Kalau kamu perhatikan, kamu akan dapati nilainya ialah 0.5. Untuk sin 30 juga bernilai 0.5. Kedua-duanya bernilai sama. Jadi maknanya sin 150 darjah bersamaan dengan sin 30 darjah yang bernilai positif. Okey, kita tengok pula untuk cos. Okey, jadi sama juga untuk menentukan sudut sepadan bagi 120 darjah, kita ambil 120 tolak dengan 180. Okey. 120. Jadi, untuk dapatkan nilai sini, kita ambil 180 tolak 120. So, dapatlah 60 darjah. Jadi, kamu boleh semak nilainya guna kalkulator. Tekan dengan kalkulator, cos bagi 120, kamu akan perhatikan nilainya adalah negatif 0.5. Dan untuk 60 adalah positif 0.5. Okey, jadi untuk samakan kedua-duanya, kita perlu letakkan tanda negatif. Okey. Seterusnya, kita sambung pula dengan tangent 135 darjah. Kamu akan perhatikan nilainya adalah negatif 1. Okey. Kalau kamu tekan kalkulator untuk 45 darjah pula, nilainya adalah positif 1. Jadi, untuk samakan kedua-dua belah, sama juga tangent 135 darjah bersamaan dengan negatif tangent 45. Okey. Baik. Sekarang kita teruskan kepada sukuan yang ketiga. Okey, cuba tekan kalkulator sin 210 darjah, tengok berapa nilai yang kamu dapat. Kalau tekan kalkulator, kamu akan perhatikan nilainya bersamaan dengan 0.5 dan nilainya adalah negatif. Dan untuk sin 30 seperti biasa, 0.5 positif. Jadi untuk samakan kedua-duanya, bermaksud sin 210 darjah mestilah sama dengan negatif sin 30. Okey. Jadi kita teruskan dengan cos 240 darjah. Kamu boleh tekan kalkulator, nah. Okey. So setelah tekan kalkulator, kamu akan perhatikan nilainya adalah negatif 0.5. Dan untuk cos 60 darjah bernilai positif. Okey. Jadi sekali lagi, negatif 0.5 mestilah sama dengan negatif 0.5. Okey, akhir sekali yang tangent 225, kalau tekan kalkulator, kamu akan perhatikan nilainya adalah positif 1. Dan untuk yang ini pula, nilainya adalah negatif 1. Okey. Baik. Jadi sekarang kita perhatikan untuk selaraskannya, kita perlu letakkan tanda, sini positif 1, nah, bukan negatif. Silap. Okey, jadi jawapannya adalah positif. Bahagian sini mesti positif tangent 45. Okey, kalau untuk sukuan yang keempat juga sama, sudut 330 darjah terletak pada sukuan keempat, jadi sudut sepadan dengannya ialah 30 darjah. Kamu boleh tentukan, nah. 330 darjah, so sudut sepadannya terletak di sini, iaitu 360 tolak dengan 330. Jadi dapatlah 30 darjah. Okey.
Jadi kalau tekan kalkulator sin 330 darjah, nilainya adalah negatif 0.5. Jadi untuk sin 30, 0.5. Jadi sekali lagi mesti letakkan tanda negatif di sini. Yaitu bermaksud sin 330 darjah bersama dengan negatif sin 30. Okey, untuk cos 300 pula, kalau kamu tekan kalkulator, nilainya bersama dengan 0.5. Jadi untuk cos 60 juga 0.5. Jadi kedua-duanya positif. So cos 300 bersama dengan cos 60 darjah yang bernilai positif. Okey, akhir sekali untuk tangent 315 darjah, kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan perhatikan nilainya ialah negatif 1. Manakala untuk tangent 45 ialah positif 1. Jadi untuk samakan kedua-dua belah, kita perlu letakkan tanda negatif. Okey? Baik. Jadi apakah kesimpulan yang boleh dibuat berkaitan dengan perbincangan ini? Kamu akan perhatikan sebenarnya kita boleh ringkaskan hasil dapatan kita mengikut sukuan bagi nilai-nilai sin, cos dan tangent. Okey, kalau kamu perhatikan pada sukan pertama kalau tekan kalkulator, contohnya di sini, semua nilai ini adalah sudut pada sukan pertama. Jadi nilai sin, cos, tangent adalah bernilai positif. Semua positif. Okay. Manakala untuk sukan kedua pula, yang kamu perhatikan, untuk hanya hanya sin saja yang bernilai positif pada sukuan yang kedua. Okay. Sin saja yang positif. Cos adalah negatif, tangent juga negatif. Okay. Manakala untuk sukuan yang ketiga pula, kamu perhatikan hanya tangent saja yang positif. Tangent bernilai positif. Sin dan cos negatif. Dan akhir sekali pada sukuan keempat, cos adalah positif. Cos positif. Sin dan tangent adalah negatif. Okey, jadi macam mana langkah kita nak ingatkan? Senang sahaja kita tengok. Sukan pertama semua positif. Sukan kedua sin saja yang positif. Sukan ketiga tangent saja yang positif. Sukan keempat cos sahaja yang positif. Jadi untuk ingatkan senang sahaja. Okey, iaitu semua suka tengok kartun. Okey, semua suka tengok kartun. Baik, jadi sekarang kita gunakan apa yang kamu dah belajar tadi untuk jawab soalan dalam contoh 2, iaitu pada muka surat 177 pada buku teks. Okey, nyatakan hubungan fungsi trigonometrik yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Kita perhatikan dulu sin 167 darjah. Jadi terlebih dahulu kita imbas balik kepada apa yang kamu dah belajar tadi. Iaitu semua suka tengok kartun. Okey. Baik, jadi sekarang kita tengok yang A. Sin bagi 167 darjah. Sudut ini terletak pada sukuan yang mana? Kita perhatikan dulu. Okey. Kamu akan perhatikan sudut 167 terletak pada sukuan yang kedua. Ya. Jadi sudut sepadannya di sini. Okey, jadi macam mana nak tentukan sudut sepadannya? Kita ambil 180 darjah tolak 167 darjah. Ya. Okey. Jadi dapatlah nilai sudutnya, iaitu 13 darjah. Okey. Baik, jadi sekarang bolehlah kita tuliskan hubungan sin 167 darjah dengan sudut rujukan sepadannya. Kalau kamu perhatikan pada sukuan kedua, sin adalah positif. Maka sin 167 darjah bersama dengan positif sin 13 darjah. Okey. Jadi untuk positif ni kita boleh abaikan, tak payah tulis. So bersamaan dengan kita tulis secara ringkas lah. Sin 167 darjah
bersamaan dengan sin 13. Okey, seterusnya yang B pula, cos 258. Okey, tengok. Cos bagi sudut 258. Sudut 258 terletak pada sukuan yang ketiga. Jadi, sudut sepadannya terletak di sini. Maka, kita boleh kirakan dulu sudut sepadannya, iaitu kita ambil 258 tolak 180 darjah. Jadi, bersamaan dengan 78. Okey, jadi sekarang barulah kita tentukan hubungan, bukan sin, cos. Okay. Cos bagi sudut 258. Okay, nilai ini positif ke negatif? Kita tengok sukuan yang ketiga. Sukuan ketiga tangent saja yang positif. Bermaksud cos adalah negatif. So, negatif cos sudut rujukan sepadannya iaitu 78 darjah. Okay, jadi inilah jawapannya. Seterusnya kita tengok bahagian C. Untuk C pula, tangent bagi sudut 349 darjah. Jadi untuk ini juga sama. Kita tengok dulu sudut ini terletak pada sukuan yang keempat. Jadi kalau pada sukuan keempat, sudut sepadannya terletak di bahagian ini. Okey, jadi kita kena pastikan dulu sudut sepadannya iaitu 360 darjah tolak 349. Maka dapatlah 11 darjah. Okey. Baik, jadi sekarang kita perhatikan hubungannya. Tangent 349 bersamaan dengan, okey, kena pastikan dulu positif dan negatif nilai dia. Sukuan keempat. Sukuan keempat cos sahaja yang positif. Jadi bermaksud tangent adalah negatif. So, sama dengan negatif tangent sudut sepadan bagi sudut 349 iaitu 11 darjah.